Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, duduk betul-betul. Dengar Waalaikumsalam. Okey. Hari ini kita bercerita pasal kanser. Kanser adalah satu penyakit yang semua orang takut. Dr. Ju sendiri takut. Everybody takut. Sebab kalau kita dapat kanser macam kita dah dapat umpama kita dah dapat satu satu hukuman, macam hukuman gantung lah contohnya lah. Jadi semua orang takut. Sebenarnya everybody takut pasal kanser. Tapi adakah kita betul-betul tahu apa dia kanser? Adakah kita betul-betul tahu macam mana supaya kita tak dapat kanser? Adakah dalam kehidupan kita hari-hari ini kita sebenarnya kita menggalakkan kanser untuk hidup? Jadi hari ini Dr. Ju ingin berkongsi sedikit pada anda semua follower Dr. Ju tentang kanser. Okey? Tadi harap semuanya dah bersedia. Jadi sebelum kita bercerita pasal kanser, kanser sebenarnya kita kena macam sengit sengit kejap tegakkan. Lagi sengit. Okeylah. Okey. Jadi sebelum kita cerita pasal kanser, kita kena mengenali dulu diri kita, tentang diri kita. Kejap Dr. Ju sengitkan sikit. Okey. Kita mengenali dulu tentang kejadian atau tentang apa yang berlaku dalam diri kita. Jadi diri kita ni sebenarnya, manusia ni, tubuh kita ni sebenarnya terdiri daripada trilion ataupun trilion tu berapa kosong group of cell. Maknanya terdiri daripada sel-sel daripada satu unit yang berkumpul jadilah manusia. Dan dalam diri manusia ni ada dalam 2000 jenis sel. Maknanya ada macam-macam sel. Sel tu bukannya sama rupanya, semuanya lain-lain. Sel dekat kulit lain, sel dalam mata lain, sel dekat dalam lidah lain, sel dalam hati lain, sel dalam usus lain. Semua sel lain-lain ada dalam 2000 jenis sel dalam badan kita. Jadi sel adalah unit paling kecil dalam badan kita yang membentuk tubuh badan manusia. Maknanya sel-sel yang membuat hati, rupanya dia adalah daripada susunan sel-sel. Dalam hati tu sendiri ada pelbagai jenis sel. Dalam buah pinggang kita juga ada pelbagai jenis sel. Bukannya satu sel. Dalam otak kita ni pun ada pelbagai jenis sel. Jadi subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita mengagungkan Allah Ta'ala yang mencipta kita yang kompleks, yang tidak ada duanya. Setiap manusia kita berbeza. Jadi sel-sel ni sebenarnya kalau nampak lah sel ni rupanya macam ni lah. So sel, satu biji sel macam tu, dekat tengahnya tu ada bulatan tu dipanggil nukleus. Jadi satu sel, semua sel ada badan, ada otak tu dipanggil nukleus. Dalam nukleus tu dia ada, kalau you tengok yang macam kaki kangkang-kangkang ni atau bawah ni macam X tu, itu dipanggil kromosom. Jadi kalau yang belajar medik ataupun anak-anak kita yang kat sekolah yang belajar sains, dia akan belajar benda ni. Sel, dalam sel ada nukleus. Nukleus adalah otak kepada sel, dan dalam otak kepada sel tu, dalam dia ada kromosom. Dan dalam kromosom tu sebenarnya, dia tak nampak dalam kromosom tu yang melengkap X tu, dalam kromosom ni ada jin. Bukannya jin eprit. Bukannya jin yang jin yang kita tahu tu kan, yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan. Dia adalah GENE, bukannya JIN. GENE, jin, iaitu baka kita, yang menentukan baka kita. Jadi dalam kita punya kromosom, dalam kita punya sel ada banyak jin. Banyak jin, ataupun jin ini adalah yang menentukan baka kita.
Jadi setiap hari sel-sel ini akan membahagi untuk kalau kita sel tu daripada 1 dia akan membahagi kepada 2, 2 membahagi kepada 4. Itu kita panggil dia buat kopi lah Maknanya daripada 1 dia kopi 2, dia photostat 2 yang sama. Itu dipanggil pembelahan sel. Dan jin-jin kita yang menentukan pembelahan ni. Maknanya jin dalam sel kita ni dia ada 4 jenis jin. 4 jenis jin. Jin yang pertama kerja dia kerjanya dia tugaskan sel tu untuk buat sel, untuk multiple. Maknanya untuk dia membelah tadi kan, untuk multiple. Untuk buat sel. Yang kedua dia tugas dia untuk banyakkan lagi sel. Untuk banyakkan lagi sel. Jin yang ketiga gunanya kalau sel tu ada yang rosak, jin ketiga tu dia suruh repair. Dan jin keempat adalah jin yang menentukan bila sel kita nak mati. Itu gunanya jin. Hari ni belajar pasal jin. Sebab kita nak belajar pasal kanser. Kalau tak, you tak faham. Jadi jin dalam sel kita, dalam tiap sel tu ada 4 tugasnya tadi. Yang pertama dia buat sel. Yang kedua pertama dia multiple, dia buat sel. Yang kedua maknanya daripada 1 belah 2 belah 3 belah 4, itu tugas jin pertama. Jin kedua dia kalau ada masalah, tadi silap, kalau ada masalah dia yang berhentikan, jangan multiple, jangan membelah lagi, dia kata. Itu jin kedua. Jin ketiga, ada rosak, okey aku repair. Jin keempat, pergi repair, dia kata, dia arah untuk repair. Jin ni mengarah. Okey, jin yang kelima dia kata kau mati sekarang. Maknanya dah sampai masanya dia mati. Itu adalah tugas apa yang berlaku dalam sel kita. Macam mana sel kita boleh membelah daripada 1 membelah kepada 2, membelah kepada 4, kepada 8, dan dia membentuk satu organ macam buah pinggang. Itu masa dalam dia membentuk satu organ tu masa dalam perut ibu dululah. Tapi bila sekarang dia cuma ganti. Yang lama ganti baru, yang kecil dia besarkan, macam tu je lah. Jadi kanser adalah bila jin tadi dia diganggu. Jin-jin dalam sel kita tadi diganggu dan dia tidak bekerja dengan sempurna. Jadi selalunya dia berlaku kepada jin kedua, ketiga, keempat. Jin pertama tu dia kata dia suruh membelah, sel tu suruh membelah 2 untuk menghasilkan sel baru. Jin kedua dia kata, awak buat satu salah, berhenti membelah. Tetapi bila jin yang kedua tu rosak, sel tu disuruh berhenti membelah, dia membelah juga. Patutnya membelah 2, dia kata berhenti jangan belah, tapi dia belah juga. Jin yang ketiga dia kata repair, yang rosak tu repair. Dia suruh sel tu repair. Bila jin yang ketiga tu rosak, dia tidak berupaya untuk menyuruh sel tu buat repair. Jadi jin yang keempat dia kata, okey sekarang kau dah buruk, kau dah tak elok, rosak, mati. Tapi bila tak ada instruction daripada jin yang keempat menyebabkan sel yang sepatutnya mati tak mati. Jadi kanser terjadi bila benda tu, maknanya instruction to fail. Instruction to fail disebabkan oleh ada benda lain yang merosakkan genetik kita. Jadi apa yang berlaku bila instruction tadi fail, dia kata engkau rosak, engkau tak bagus, jangan membiak, jangan membelah. Tapi tak ada instruction tu datang pada sel tu, maka sel tu membelah. Jadi dia membelah ikut suka-suka dia. Patutnya daripada 1 sel belah pada 2 je. Tapi because dia tak ada instruction, dia suka-suka hati, daripada 1 sel membelah pada 10, 20, 100. Itulah dia sel kanser. Dan sepatutnya bila sel tu rosak, patutnya dia repair. Tetapi bila jin yang suruh dia repair tu rosak, sel yang rosak tidak di repair. Itu sebabnya dia jadi sel kanser. Dan bila sel yang sepatutnya mati tidak mati, maka
itu juga menyebabkan kanser. Jadi proses di mana sel-sel yang dah rosak patutnya mati, ataupun sel-sel yang salah buat tadi patutnya mati, tidak mati, mati itu dipanggil apoptosis. Jadi kalau tidak mati itu menjadi sel kanser. Jadi itu macam mana kita boleh dapat kanser. Jadi kenapa benda tu berlaku? Kenapa DNA atau genetik kita tadi rosak? Sebab kita yang merosakkan. Maknanya apa yang ada dalam darah kita yang masuk ke dalam sel-sel tu yang mempengaruhi, yang merosakkan komputer dalam sel kita tu, itulah yang membawa kepada kerosakan genetik dan membawa kepada sel-sel kita rosak dan terbentuknya kanser. Jadi disebabkan oleh sel-sel dalam badan kita ada banyak jenis. Kalau kerosakan tu berlaku dalam sel kulit, maka kita dapatlah ketumbuhan atau kanser pada kulit. Jadi kalau kita dapat sel tu dalam otak, maka kita dapatlah kanser otak. Kalau sel tu berlaku, dia selalunya berbentuk solid ataupun sebiji macam tu. Tetapi kalau benda tu berlaku pada sel darah, maka kita dapatlah kanser darah. Kanser darah contohnya adalah leukemia, limfoma, itu adalah sel darah. Jadi kalau kerosakan tu berlaku pada buah pinggang, kita dapat kanser buah pinggang. Jadi puncanya adalah kerosakan pada genetik yang membuatkan DNA kita rosak, menyebabkan sel kita bekerja ataupun membelah tak ikut instruction. Dia tak ikut instruction sebab yang instruct kita, komandan dah mati, maka anak buah suka hati je buat apa dia nak buat. Itu adalah kanser. Ya, faham ya? Maknanya macam mana kita dapat kanser? Sebab kita punya genetik itu dah biol. dah rosak disebabkan oleh kita yang merosakkan. Maknanya disebabkan oleh kerosakan tu disebabkan oleh adanya bahan toksik yang kita ambil ataupun yang ada dalam badan kita yang menyebabkan kita punya engineer ataupun kita punya otak dalam sel tu ataupun kita punya komandan dalam sel tu yang instruct sel tu rosak. Jadi apakah bahan-bahan sel? Jadi doktor je nak cakap sebenarnya kita semua ada sel-sel kanser dalam badan kita. Jadi bila terbentuk sel yang rosak tu, kalau dia membelah tu, sebenarnya badan kita ada satu protection, ada satu pertahanan, ada first liner, ada satu pertahanan yang akan membunuh sel-sel yang rosak tadi, iaitu antibody. Jadi antibody akan ambil sel-sel yang rosak tadi, sepatutnya dia bunuh. Tetapi itu kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan normal. Jadi ataupun benda tu boleh dikawal. That's why kita tak dapat kanser. Tetapi macam mana, kenapa kita dapat kanser? Sebab yang pertamanya kita yang merosakkan jin ataupun DNA dalam sel-sel kita. Yang merosakkan dia selalunya adalah satu bahan yang dipanggil free radical. Free radical adalah bahan toksik yang ada dalam badan kita. Bahan toksik tu dipanggil free radical. Free radical sebenarnya biasa memang ada dalam tubuh kita. Free radical maknanya kalau kita makan ataupun dalam proses dalam badan kita, dia akan mengeluarkan free radical. Itu normal. Dan free radical tu selalunya enzim. Badan kita ada enzim yang menetralkan free radical tersebut. Tetapi kalau free radical tu berlebihan, terlalu banyak, menyebabkan badan kita dah tak boleh cope, dah tak boleh nak bantu lagi untuk menetralkan free radical. Jadi free radical yang banyak tu dialah yang merosakkan DNA kita yang membawa kepada kita dapat kanser. Jadi apakah dia free radical yang kita masukkan dalam badan kita? Jadi free radical adalah makanan yang Dr. Ju selalu panggil sebagai makanan toksik. Makanan toksik contohnya adalah gula.
Contohnya adalah perasa, pewarna, pengawet, racun-racun dalam kita punya sayuran, ataupun mungkin racun-racun daripada buah-buahan, ataupun kimia-kimia lain dalam makanan kita. Contohnya makanan-makanan yang diawet dengan bahan-bahan kimia. Kemudian juga dia bukan saja daripada makanan juga, virus, bakteria, fungus, dia juga adalah free radical. Bila kita punya protection, kita punya body protection kita lemah, maka virus, bakteria boleh masuk dalam badan kita. Dia juga adalah free radical dalam yang menyebabkan kerosakan pada gene dan juga DNA dan gene dalam DNA kita. Okey, jadi apa lagi? Apa yang kita terkena? Maknanya kita ada cahaya matahari. Cahaya matahari membawa UVA, UVB, UVC. Jadi sepatutnya UV ada ultraviolet ni yang tak boleh sampai ke bumi. Jadi ultraviolet ni ada yang bahaya, dan bila dia sampai ke bumi, dia boleh masuk ke kulit kita, boleh masuk ke badan kita, dia boleh mengubah kita punya DNA sebab dia merosakkan jin tadi. Dan kalau kita kena tahu sekarang, kita punya dunia sekarang, kita punya lapisan ozon dah nipis. Bila lapisan ozon dah nipis, UVC boleh sampai ke bumi, dan kita boleh dapat radiation daripada UVC tersebut. Jadi itu daripada cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Mungkin radiation daripada sinar X-ray yang terlalu banyak sekali kita terkena, ataupun mungkin kita ada terhidu bahan kimia dekat luar sana. Macam sebelum ni dekat Johor ada yang pengsan-pengsan kena bahan kimia. Itu pun bila masuk dalam badan kita, dia adalah free radical yang boleh membawa kepada kanser. Juga mungkin ada juga daripada air, sebab air kita juga ada dalam 200 hingga 400 bahan cemar. Dan selalunya kita akan guna water filter kalau kita nak mengurangkan free radical daripada air. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh free radical yang masuk ke dalam badan kita yang kita sepatutnya tidak bawa masuk ataupun kita neutralkan. Jadi bila kita neutralkan, free radical tu neutral. Jadi bila free radical, Dr. Ju baru dia bercerita sebelum ni, bila free radical terlalu banyak apa yang berlaku, maka kita punya antioksidan, free radical adalah bahan toksik, dan antioksidan adalah yang meneutralkan free radical tadi. Antioksidan termasuk enzim, dia akan meneutralkan free radical tadi. Jadi free radical itu tidak membawa masalah kepada tubuh kita. Jadi apakah dia antioksidan? Antioksidan boleh ada dalam badan kita, boleh kita ambil daripada luar. Jadi antioksidan daripada luar, contohnya vitamins, vitamin dan vitamin semula jadi itu adalah antioksidan. Ada banyak lagi antioksidan, herba-herba lah, jus lah daripada semula jadi. Itu adalah antioksidan yang boleh meneutralkan free radical. Because Dr. Ji dah cakap sebelum ni, kalau ada ketidakseimbangan di mana free radical lebih tinggi daripada antioksidan, kita akan dapat oxidative stress. Oxidative stress ni lah yang membawa kepada kanser. Jadi kalau kita tengok, ini ada gambar sikit, di gambar kalau normal cell tu macam ni lah. Macam ni lah normal cell ya. Ini normal cell. Jadi bila dia dibuat dengan salah, mesin dia dah rosak, dia buat dengan salah, macam ni lah rupa dia. Jadi dia dah rosak. Jadi patutnya sel-sel kita macam atas ni daripada 1 membiak kepada 2, membiak kepada 2. Sepatutnya bila ada yang rosak, dia akan mati sendiri. Jin tu kita tu akan arahkan kau mati. Dia kata dia pun mati. Proses tu dipanggil apoptosis. Tetapi bila ada sel itu sudah berubah, dia tidak dapat arahan untuk mati, maka dia suka-suka hati je lah, suka-suka hati je. Dia membelah, membiak. Jadi itulah terbentuknya sel-sel kanser. Jadi kita semua ada sel kanser. Dr. Ju dah cakap sebelum ni, sel kanser kita jangan bela.
Cara jangan bela sel kanser tu, macam mana kita nak supaya sel kanser kita tidak aktif dan mati. Maknanya berlaku apoptosis. Yang pertamanya, of course lah, kita jangan bagi dia makan. Orang yang ada kanser especially, jangan bagi sel-sel kanser you makan. Dia bukan saja sel kanser, because you kena tahu, kanser ada grade. Grade tu maknanya berapa teruknya you punya DNA tu diubah. You faham tak? Maknanya grade ada 1, ada 2, ada 3. Ini grade. 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 Maknanya kalau orang ada buah, dia akan grade. Grade A, grade B, grade C. Ini sama juga. Kanser ada grade. Grade 1, grade 2, grade 3. So siapa yang ada kanser, kena tanya doktor, kanser saya grade yang mana? Jadi grade 1 tu maknanya daripada normal cell tu dia berubah sikit saja daripada kanser, daripada sel yang normal. Maknanya daripada normal cell tu dia berubah sikit, tak normal. Jadi itu grade 1. Jadi grade 1 selalunya kanser dia taklah ganas sangat, sebab dia berubah sikit saja. Mungkin kaki dia terpotong sikit aja ke. Itu grade 1. Jadi kalau grade 1, chances untuk you survive sangat tinggi. That's why sangat important untuk kita tahu grade kanser kita. Grade 2 adalah bila dia punya perubahan lebih lain daripada tubuh kita, daripada sel yang normal. Maknanya sel A ni dia berubah kepada sel B, tapi kurang sikit. Maknanya dia dah berubah daripada normal, tapi tak berubah sangat. Maknanya grade 1 ni berubah sikit, grade 2 berubah juga, tapi masih ada rupa lagi. Jadi dia grade 2 ni selalunya dia lebih ganas daripada grade 1. Dan grade 3 dia berubah langsung daripada kanser, daripada sel asal. Jadi bila grade 3 maknanya kanser tu sangat ganas. Dia hilang ingatan, dia lupa siapa dia, dan dia suka-suka hati je membesar, membiak. Kalau sel yang grade 1 mungkin 1 kepada 3, kepada 5, kepada 10 lambat. Grade 2 mungkin 1 pada 20, kepada 60, kepada 80, pada 100. Grade 3 1 kepada 10, 100, 1000. Maknanya dia sangat cepat membiak. Selalunya yang tak boleh survive adalah stage grade 3. Nah, itu kanser grade 3. Kanser juga ada staging. Stage. Maknanya stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage ni apa pula? Maknanya kalau kanser tu kat situ saja, kalau dekat payudara, dia dekat situ saja. Itu namanya stage 1. Kalau kita potong, buang, hilang dah, tak ada. Sebab dia tak ada kat tempat lain. Kat situ saja. Itu stage 1. Stage 2, kalau kanser tu dah merebak sikit dekat luar daripada tempat yang dia biasa tu. Maknanya dekat buah dada saya, dekat payudara saja, tapi dia dekat sebelah dia je, dia merebak sebelah je. Itu stage 2. Stage 3, bila dia dah keluar daripada payudara tu, dia dah pergi ke kelenjar lymph node. Dia ada sebenarnya ada 3 A, B, C, tak payah, kita terus je 3 saja. Dan itu stage 3. Kalau stage 4 maknanya dia dah merebak ke tempat lain. Mungkin kanser tu dah pergi ke hati, mungkin kanser tu dah pergi ke paru-paru, atau kanser tu dah pergi ke tulang. Maknanya dah pergi ke tempat lain. Itu dipanggil stage 4. Jadi itu adalah staging. Dia ada macam-macam jenis staging. Dr. Ju cerita hari ni yang simple saja. Maknanya staging yang simple saja untuk kanser-kanser ni. Okay, so kanser ada grade, kanser ada stage. Jadi you all, kalau you ada kat sini pengidap kanser, you all kena tahu you punya kanser tu grade berapa dan stage berapa. Sebab dia menentukan survival rate. Sama ada you boleh survive ataupun tidak. Tapi yang Dr. Ju paling sangat nak tekankan dekat sini adalah untuk mereka-mereka yang belum dapat kanser. Macam mana kita tak nak dapat kanser? Sebab tadi Dr. Ju dah cakap, kita dapat kanser sebab kita punya gene dan DNA dalam tu ada gene kita rosak.
komputer kita rosak. Komputer sel-sel tertentu. Dalam badan kita ada 2000 jenis sel. Salah satu daripada sel tu dia punya komputer rosak. Dan dia bila komputer tu rosak menyebabkan dia suka-suka hati saja membesar, dan dia suka-suka hati dia nak pergi mana. Itu adalah sel kanser. Jadi Dr. Ju cakap tadi, untuk mengelakkan supaya kita dapat kanser, yang pertama sekali kita kena elakkan daripada benda-benda yang boleh mengubah DNA kita, benda-benda yang boleh merosakkan komputer kita. Itu yang paling penting. Jangan rosakkan komputer kita. Dr. Ju dah cakap tadi, antaranya adalah makanan toksik, antaranya adalah radiation, antaranya adalah bahan kita mungkin tercemar kepada bahan-bahan toksik. Mungkin adalah UVA. That's why kadang-kadang you pergi beautician, dia suruh letak kulit punya ni, muka yang paling terdedah kat matahari kan. Dia suruh pakai krim ni ataupun foundation ni ada penahan UV. Itu sebenarnya ada. Dan sekarang ni radiation juga kita tengok daripada kita punya handphone, daripada kita punya TV, daripada komputer kita. Semua tu juga kalau terlalu kerap terkena pada kita punya sel, especially sel mata, sel otak, dia juga boleh menyebabkan jin kita rosak. Ingat, jin adalah komputer atau otak dalam tiap-tiap sel kita. Bila dia rosak, maka kanser lah jadinya. Okey, jadi yang pertama tadi Dr. Ju cakap, jangan sebabkan komputer kita rosak. Buang semua makanan-makanan menyebabkan free radical meningkat dalam badan kita. Merokok juga meningkatkan free radical dalam badan kita. Jadi itu yang pertama, maknanya jangan bagi masuk lagi free radical banyak-banyak dalam badan kita, menyebabkan dia merosakkan kita punya jin dalam badan kita, komputer dalam badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu buat juga, kita juga perlu buang makanan yang kita sensitif, especially gluten. Gluten ada kat mana? Gluten ada kat tepung gandum. Tepung gandum. Jadi kalau ada satu study daripada Journal of America menyatakan ada dalam 35 hingga 70% orang sensitif kepada gluten, tetapi hidden, maknanya dia sensitif pada gluten, tetapi kita tak tahu yang kita sensitif kepada gluten, dan dia menyebabkan kematian disebabkan oleh sakit jantung dan kanser. Jadi gluten adalah satu bahan yang ada dalam tepung gandum yang ramai orang sensitif, tetapi kita tak tahu yang kita sensitif pada benda tu. Jadi kalau benda itu badan kita tak nak dan kita masukkan dalam badan kita, itu menyebabkan dia terbentuknya free radical dan membawa kepada kanser. Jadi gluten banyak pada tepung gandum. Jadi tepung gandum sebenarnya dia bukan saja disebabkan oleh gluten dia tak baik, tapi sebab tepung gandum ni dia very highly processed. Maknanya dia proses dengan gila-gila. Dia proses sampai gila-gila menggunakan satu mesin yang besar, yang sangat panas. Dia kalau you Google, dia tengok sebelum dia masukkan dalam mesin tu, dia akan spray. Dia akan spray, dan spray tu adalah anti-bugs, anti serangga. Dan sudah tentunya kalau dia anti-bugs, apa benda tu? Anti serangga, apa benda tu? Mestilah benda tu racun. Dia di spray, ada yang cakap Gramoxone lah, we don't know. Tapi kalau dalam Dr. Ju ada pernah baca, dia kata di spray dengan racun serangga. Dan lepas tu dimasukkan dalam satu mesin, dan mesin tu sangat-sangat panas. Jadi dia panas. Bila dia panas, apa yang berlaku? Dalam gandum tu semua vitamin ke apa ke semua rosak. Jadi yang keluar tu semuanya tak ada vitamin, tak ada nutrien, semua dirosakkan oleh haba. Dan benda tu pula warnanya tak putih. Jadi untuk memutihkan dia akan letak bleach untuk putihkan. Jadi you all boleh tengok tepung you putih cantik. Buat pau ke, buat roti,
wow, cantik. Sebenarnya dia di bleach. Jadi itu sebabnya kenapa kita semua ramai yang sakit, sebab kita banyak makan makanan-makanan yang ada gluten dan juga makanan-makanan yang tak ada nutrien. Seperti tepung gandum. Lagi-lagi kalau tepung gandum tu you buat kuih, letak margarin. Margarin is trans fat. Trans fat is toxic. Berapa banyak you nak toksikkan tubuh kita. That's why bila kita nak makan, kita kena tengok apa yang kita makan tu kita boleh makan ke tidak. Semua orang tahu pasal halal. Semua orang fikir pasal halal. Tapi adakah dia toyib? Kita kena halalan toyibah. Halal maknanya dia tak ada benda-benda yang haram. Toyib maknanya dia menyehatkan. Kalau kita makan, kita sehat. Kalau kita makan, kita sakit, dapat kanser, maknanya benda tu tak toyib. Jadi kita kena fikir balik. Siapkan makanan yang sehat untuk kita punya anak-anak. Untuk kita punya keluarga. Biarlah kita puasa tak makan sebab tak ada duit. Itu lagi bagus. Buat intermittent fasting. Kurang sikit makan. Kurang sikit masukkan benda dalam kita punya perut. Supaya tak banyaklah free radical yang diabsorb masuk dalam badan kita yang membawa kepada kanser. Jadi yang pertama tadi, buang toxic food. Buang makanan-makanan yang kita sensitif. Dan ingat ya, daripada Journal of American Medical Association menyatakan 35 hingga 75% orang mati disebabkan oleh hidden gluten sensitivity. Maknanya dia ada gluten sensitif tapi dia tidak ada simptom, dia tak tahu. Dan dia mati itu disebabkan oleh sakit jantung dan kanser yang disebabkan oleh gluten sensitivity. Jadi kalau kita boleh elakkan ambil tepung gandum, itu adalah yang terbaik. Dan ingat, tepung gandum bukan saja disebabkan oleh gluten. Ada juga satu kajian yang menunjukkan ramai juga yang ada juga yang bukan disebabkan oleh gluten sensitivity, tetapi adalah apa yang ada pada gandum. Ini cerita pasal gandum pula. Okey, yang seterusnya, of course lah, kita kena kurangkan makanan-makanan yang menyebabkan inflammation, radang. Jadi sebab bila kita ada radang, maka benda tu juga mengusik kita punya DNA. Dia juga mengubah kita punya otak sel kita tadi. Komputer sel kita dirosakkan dengan berlakunya radang dalam tubuh kita. Apakah yang menyebabkan radang? Pertama is gula yang tinggi dalam darah. Sebab tu orang yang ada kencing manis, risiko untuk dapat kanser sangat tinggi. Orang yang ada kencing manis, risiko untuk dapat kanser tinggi. Dan dalam kencing manis tu pula, kalau dia ambil insulin, risiko dia meningkat 350 kali ganda untuk dapat kanser. That's why yang terbaik sekali adalah you kontrol kencing manis you secara semula jadi. Kalau boleh, jangan ambil insulin. Kontrol secara semula jadi. Ambil ubat-ubat yang tidak meningkatkan insulin. Yang itu kena coach. Jangan pandai-pandai nak berhenti tapi tak ada ilmu. Itu kena jumpa Dr. Ju. Kena coach dulu dengan Dr. Ju. Macam mana nak off insulin. Jangan pandai-pandai nak off insulin. Nanti dapat benda lain pula. Okey, sebab insulin juga adalah radang. Dan radang yang banyak dalam tubuh kita menyebabkan terbentuknya antibody ataupun terbentuknya free radical yang banyak dan menyebabkan dia mengubah komputer kita, menyebabkan kita dapat kanser. Yang seterusnya, macam mana kita nak mengelakkan daripada dapat kanser? Kita kena sehatkan usus kita. Sebab ada satu keadaan yang dipanggil leaky gut syndrome. Okey, leaky gut syndrome. Dr. Jus pernah banyak kali cerita pasal leaky gut syndrome. Leaky gut syndrome adalah suatu keadaan di mana sel-sel usus kita bengkak disebabkan oleh serangan bakteria ataupun serangan organisma jahat dalam usus kita. Kenapa benda tu berlaku? Disebabkan oleh bakteria baik ataupun organisma baik dalam sel kita mati. Berlaku ketidakseimbangan dalam usus kita menyebabkan
organisma jahat menyerang kita punya usus dan menyebabkan usus kita bengkak. Bila usus kita bengkak, maka tapisan kita tidak sempurna. Kalau selama ni tapisan ni sangat rapat, cuma bahan-bahan tertentu saja yang boleh masuk ke dalam darah kita. Tetapi bila kita ada masalah usus, bengkak usus, kita ada kebocoran disebabkan oleh tapisan kita jadi longgar. Bila tapisan longgar, apa yang berlaku? Apa yang kita makan yang tak sepatutnya masuk dalam darah, masuk ke dalam darah. Dan benda-benda itu adalah penyebab tingginya free radical dalam darah kita. Jadi usus yang tak sihat adalah salah satu punca kenapa free radical tinggi dalam darah kita, membawa kepada radang yang tinggi dalam darah kita, membawa kepada kerosakan pada genetik kita atau jin kita ataupun DNA kita ataupun komputer kita, komputer dalam sel kita, dan membawa kepada kanser. Jadi make sure kita punya usus sentiasa sihat. Kalau ada kat sini yang tiba-tiba kenyang tak kenyang, ada gastrik, ada GERD, ada sensitif perut, ada IBS, itu adalah menunjukkan you punya usus tak sihat. Jaga-jaga usus tak sihat sangat-sangat bahaya. Dr. Ju pernah ada banyak bagi talk pasal usus ni sebab usus ni sebenarnya adalah satu organ yang sangat-sangat unik dalam badan kita. Sebab usus ni dia ada trillion of sel saraf dekat usus kita. Maknanya sel saraf-saraf dekat usus ni lebih banyak daripada otak kita. Dan usus kita juga dia ada bawa, dia ada keluarkan hormon, dipanggil hormon serotonin lah, dopamin lah. Dan hormon-hormon tu salah satunya adalah hormon ceria. Dan bila usus kita ada masalah, hormon tu kurang, menyebabkan you dapat depression, menyebabkan you dapat anxiety. Jadi ingat siapa yang ada masalah usus, you all kena rawat usus you all. Dr. Ju ada free seminar pun macam mana nak merawat usus yang tak sihat tu. You boleh telefon Poliklinik Penawar 0792538887. Kita ada lagi seminar hujung bulan ni, kata silap. You all boleh tanya dia orang. You all boleh pergi free seminar untuk improvekan you punya gut health, kesihatan usus, untuk improvekan ataupun pulihkan you punya leaky gut syndrome. Kalau ada gastrik, ada GERD, pulihkan, jangan kawal saja. Sebab ubat cuma mengawal saja. Jadi bila you ada leaky gut, ingat, bila ada leaky gut, you senang dapat kanser. Jadi berhati-hati, dan you all boleh join Dr. Ju punya seminar free je pun. Aduh. Okey, yang seterusnya kita juga kena elakkan daripada expose kepada toksik tertentu. Sebab dia orang buat kajian ini cuba bayangkan dia orang buat kajian dalam darah uri baby tu, dalam darahnya dia orang buat kajian ada 287 bahan toksik dekat darah yang masuk ke dalam baby. Cuba you bayangkan, dari mana datang tu? Daripada kita lah tu. Kita yang bawa toksik banyak masuk dalam badan kita. Jadi kita kena elakkan ataupun daripada tercemar bahan-bahan toksik tu. Terutamanya bahan yang kita buat masuk sendiri. That's why kalau tengok ada baby baru lahir saja dah dapat kanser. You pernah nampak tak? Sebenarnya salah tu salah ibunya. Bukan salah ibu mengandung, tapi ni salah ibu mengandung. Masa you mengandung, ada macam-macam bahan toksik dalam badan you, dan itu membawa kepada darah yang masuk dekat baby tu banyak free radical, dan menyebabkan baby tu dalam perut lagi dah ada genetik dia dah rosak, dan menyebabkan dia dapat kanser. Sebenarnya itu adalah daripada mother dia. Memanglah benda tu Allah Ta'ala nak jadikan kita dapat anak syurga. Tapi sebenarnya kesalahan tu kesalahan kita yang bawa masuk benda-benda toksik tu pada ibu. That's why dia ada Dr. Ju cakap tadi, dia orang buat kajian dekat Amerika, dia buat kajian, dia tengok darah buih dalam masuk ke baby tu ada 200 lebih, dekat 300 chemical. Okey, jadi itu antara
cara-cara untuk mengelakkan kita dapat sel-sel kanser. Jadi macam mana orang yang dah ada kanser ni apa nak buat pula? Apa nak buat pula? Macam mana nak buat supaya sel-sel kanser, ataupun ini bukannya untuk kanser. Kalau kanser, okey. Kanser macam mana rawatan dia? Macam mana nak merawat kanser secara moden? Dia ada, yang pertama potong, operation lah Yang kedua bakar. Bukan, yang kedua racun. Racun tu maknanya kita racunkan kanser tu. Itu kemoterapi. Yang ketiga bakar. Maknanya kita bakar kanser tu. Itu radioterapi. Jadi itu adalah cara kita nak merawat kanser secara moden. Jadi macam adakah Dr. Ju tak pernah pun nak halang you nak buat yang mana, you nak operate, kalau benda tu seketul gitu, apa salah you operate, jamun kalau you nak buat, you nak ngecutkan dah mudah. Tapi itu Dr. Ju tak pernah pun menghalang orang nak pergi mana-mana rawatan. Tapi yang paling penting, apa you nak buat sebelum you nak pergi operation contohnya. Supaya yang pertama kanser tu tak merebak, yang kedua supaya operation you berjaya. Maknanya you tak dapat infection, you cepat baik. Yang pertamanya, yang bahan toksik tadi jangan ada lagi dalam badan you, supaya bila you buat operation tu cepat baik. Yang kedua, jangan dropkan you punya immunity. Jadi bahan barang tadi Dr. cakap akan dropkan you punya immunity. Jadi kalau immunity you drop, macam mana you nak cepat baik? Macam mana you nak tak dapat jangkitan kuman? Dan macam mana you nak mengawal lagi kanser-kanser yang ada beredar kat dalam darah. Kanser-kanser yang dah terlepas dekat darah, yang akan membawa kepada stage 4 ni, sebenarnya badan kita berusaha untuk makan, untuk bunuh. Antibody kita hari-hari bekerja untuk bunuh sel-sel kanser yang keluar kat dalam salur darah kita. Dan kalau kita sabotage kita punya immune system kita, maka proses tu tidak berlaku. Dan dia sempat lagi singgah ke tempat lain. Dia singgah ke hati you, menyebabkan kanser tu pergi kat hati. Dia singgah kat paru-paru, menyebabkan kat paru-paru. Sebab immune system you, antibody you tak berjaya nak bunuh you, ataupun terlalu banyak sangat sel kanser dalam darah tu. Jadi ingat, yang pertama, jangan lemahkan sistem toksik dalam badan kita. Yang kedua, jangan bagi makan sel kanser tu. Jadi makanan kanser Dr. Ju cakap adalah gula. Jadi orang yang ada kanser sepatutnya tak mengambil gula dalam makanan dia, sebab gula adalah makanan kanser. Dalam badan kita ada dua cara tubuh kita guna menghasilkan tenaga untuk kita guna sehari. Yang pertama, daripada gula yang dibawa masuk ke dalam sel, masuk ke dalam mitokondria, maka terbenalah tenaga. Jadi semua sel dalam badan kita ni boleh menggunakan gula sebagai bahan bakar untuk buat tenaga. Okey. Jadi ada bahan bakar kedua yang badan kita boleh guna sebagai tenaga, iaitu daripada lemak. Lemak yang dipecahkan kepada ketones. Ketones digunakan oleh sel kita untuk menghasilkan tenaga. Jadi satu saja semua sel-sel dalam badan kita yang ada 2000 jenis tu boleh guna ketones sebagai tenaga. Cuma dua sel yang tak boleh guna ketones sebagai tenaga. Yang pertama adalah sel darah merah. Dia perlukan gula, tapi itu sikit. Jadi kita perlu ada gula dalam darah kita, tetapi tak perlu banyak. Dalam 5 ke bawah dah cukup. Satu lagi sel yang tak boleh guna gula sebagai tenaga adalah sel kanser. Jadi kita make sure gula dalam darah kita normal. That's why Dr. Ju cakap tadi, orang yang ada kencing manis adalah dia punya risiko untuk dapat kanser sangat tinggi, sebabkan oleh gula ni tadi. Dan ada lagi sebab lain macam mana gula tu boleh membawa kepada kanser. Dia ada melalui satu pathway dipanggil Puten, adalah macam-macam lah. Kalau tengok Dr. Jason Fung punya lecture. Jadi yang pertama, jangan bagi makan kanser tu. Yang kedua, jangan dropkan you punya immunity. Boost you punya immunity. Macam mana nak boost you punya immunity? Ambil banyak-banyak antioksidan.
ambil banyak-banyak antioksidan yang betul. Antioksidan tu maknanya you ambil suplemen. Walaupun ramai doktor yang tak setuju pasal suplemen, tapi Dr. Ju memang galakkan orang ambil suplemen. Because suplemen ada antioksidan. Antioksidan akan neutralkan free radical. Jadi kita punya DNA tidak banyak diusik. Tapi ingat, suplemen mesti tak ada gula dalam tu, tak ada fruktos. Tak ada fruktos. Jadi selalunya Dr. Ju tak galakkan ambil suplemen yang ada jus. Jus apa-apa jus lah, walaupun dia makanan sunnah, jus kurma ke, jus apa tu nama delima ke. Kalau dia bentuk jus, maknanya dalam tu tinggi fruktos. Kalau you nak makan delima, you makan gitu saja, jangan juskan, tinggi fruktosnya. That's why semua benda Allah Ta'ala bagi ada khasiatnya, tapi cara makan juga kena betul. Kalau cara makan you tak betul, dia akan membawa kepada benda lain. Satu, amount, jumlah yang you makan. Yang kedua, cara you makan juga kena betul. Contohnya kalau you makan sayur, you masak sampai lembik, tak ada benda dalam tu, yang you dapat cuma fiber saja. Kalau fiber tu tak dirosakkan oleh haba. That's why makan benda yang mentah tu, ulam tu lagi better daripada kita ambil benda-benda apa ni yang masak sampai lencun, tak ada benda. Lagi satu, jangan ambil processed food. Because processed food, yang pertama, glycemic index dia sangat tinggi. Yang kedua, dia punya apa tu nama selalunya penuh dengan gula. Yang ketiga, dia banyak sangat garam. Yang dia juga selalunya mengandungi bahan kimia. Jadi processed food is not good. Kalau you tak nak cancer, jangan ambil processed food. Contoh processed food is burger, benjo, macam-macam lah sekarang, nugget-nugget lah, benda tu, itu adalah processed food. Buat sendiri. Nak buat nugget, buat sendiri. Nak buat burger, buat sendiri. Jangan ambil yang dah sedia, dah proses, dah sedia. Dah maknanya, because selalunya kalau kita nak satu bahan tu tahan lama, of course lah dia akan letak macam-macam kimia dalam tu. Kalau you blender sendiri ayam, you buat burger, itu lebih selamat daripada you bagi anak you pergi beli burger dekat luar. Tu contoh. Lagi satu, minuman-minuman yang dalam tin, yang dalam tu semua orang tahu penuh dengan gula. That's why it's not good untuk kita ambil setiap hari, especially kalau you dah ada cancer. Kenapa mesti nak ambil benda-benda yang menurunkan kita punya immunity? Sebab kadang-kadang mak-mak, bapa-bapa ni bila anak dia ada cancer, dia bagilah anak-anak dia hadiah. Belikanlah makanan segera, burger, aiskrim yang penuh dengan gula. Kita tak tahu kita sebenarnya menerukkan lagi kanser anak kita, especially orang-orang yang ada leukemia. Okey, itu adalah maknanya kita boost immunity kita, jangan dropkan immunity. Maknanya boost immunity, kita ambil apa-apa yang boleh meningkatkan immunity kita. Salah satu cara lagi nak bunuh kanser adalah, Dr. Ju dah cakap sebelum ni, intermittent fasting ataupun puasa. Sebab bila kita puasa, badan kita stop satu proses pengesahan makanan, dia akan fokus kepada nak bunuh kanser tu. Tapi kalau kita asyik makan saja, dia tak ada masa untuk proses membunuh sel-sel kanser tu. Jadi kena ingat ya, kalau kita ada kanser, selalulah amalkan puasa dan intermittent fasting. Dan satu Dr. Ju nak bagi tips kat sini, kalau you all nak pergi kemoterapi, macam mana supaya orang selalunya, because kemoterapi ni adalah satu proses di mana kita racunkan sel-sel kanser kita, bunuh sel-sel kanser kita. Tapi you kena tahu, dia tidak spesifik. Maknanya dia bunuh sel-sel kanser dan dia juga bunuh sel-sel yang normal. Sebab tu lepas kemoterapi, you akan sel-sel biasa akan rosak, immunity you akan drop. Immunity akan drop, jadi you akan dapat jangkitan dekat mulut. You akan dapat jangkitan dekat mulut, putih-putih semua, koyak-koyak mulut. Lepas tu you akan dapat tak cukup darah, anemia. You akan tak cukup darah putih. You akan senang dapat jangkitan kuman. Lepas je kemo, terus masuk hospital, dapat demam lah macam-macam. Sebab kemoterapi bukan saja bunuh sel-sel kanser, tetapi dia juga bunuh sel-sel yang normal. Jadi selalunya sebelum you pergi kemoterapi, you kena persiapkan diri you, boost immunity you secara you boost immunity you. Maknanya you kuatkan immunity you supaya you masa you pergi kemoterapi, badan you sudah bersedia.
selalunya Dr. Ju akan kalau patient Dr. Ju lah, ni terpulang pada you all lah. Kalau Dr. Ju suruh ambil Izumio ni. Minum Izumio ni satu hari 3-4 kali sebelum pergi kemo, dan waktu kemo jangan minum air lain, minum ni dan buat intermittent fasting. Jadi itu menyebabkan immunity you boost. Jadi bila diorang dah buat kajian, Izumio ni adalah hydrogen gas water. Diorang dah buat kajian, you boleh tengok dekat YouTube. Satu kajian menunjukkan bila orang tu on kemoterapi, selalunya kemo akan bunuh semua sel normal, sel tak normal, semua dia dibunuh yang dalam darah. Banyak yang mati. Dan dia tunjukkan bila dia ambil hydrogen gas sebelum kemo, dan dia ambil lagi gambar, dia tengok cuma sel-sel kanser saja yang mati, sel-sel kanser saja yang mati, sel normal tak mati. Jadi bila you lepas kemo, you akan tak ada anemia, you tak dapat jangkitan kuman, sebab Dr. Ju dah pernah bagi pada patient Dr. Ju, lepas saja kemo dia sehat. Dia boleh kerja macam biasa sebab sel-sel kanser mati. Sel-sel ini dah ada kajian. Tapi masalahnya banyak doktor-doktor yang tidak percaya. Boleh Google, boleh cari dia punya jurnal, boleh tengok. Ini bukan Dr. Ju cakap-cakap sahaja. Jadi you all kena boost immunity you sebelum pergi kemo, dan waktu kemo tu you buat intermittent fasting, dan you banyak akan ambil suplemen sebenarnya. Tapi sebenarnya doktor banyak yang tak bagi. Dia kata nanti kalau ambil suplemen kanser makin banyak. I don't know, tapi daripada pengalaman Dr. Ju lain. Ini adalah sebab Dr. Ju tak nak tak nak cakap you pergi kemo ke tidak. Itu you all kena sembayang sembayang istikharah. Dr. Ju tak nak influence siapa-siapa untuk tidak pergi kemo, tidak pergi radioterapi. You all kena sembayang istikharah, minta kat Allah Ta'ala, sebab penyakit ni Allah Ta'ala yang bagi. Penyakit ni Allah Ta'ala yang bagi. You all berusaha. Cara apa you berusaha itu terpulang kepada you all. Tapi yang paling penting, jangan dropkan you punya immunity, jangan bagi kanser tu makan. Dan you berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala sembuhkan. Sebab orang yang ada kanser yang paling penting adalah positivity. Maknanya mind dia. Kalau mind dia positif, dia dapat melawan kanser dia. Tapi kalau mind you drop, immunity akan drop, dan you selalunya tak boleh nak melawan kanser. Selalunya kalah. Jangan mengalah. Dalam hidup mati, semua orang akan mati. Jadi kita yang paling penting jangan mengalah. Jangan mengalah dan berusaha. Yang lain tu minta ke Allah Ta'ala. Jadi yang paling penting kita dapat kanser, kita bersyukurlah sebab Allah Ta'ala itu semuanya daripada Allah Ta'ala, bukan dia benda terjadi sendiri. Memang asal daripada kesilapan kita. Kita mintalah, berdoalah, doa solat taubat. Ini semua ni berlaku sebab kesilapan aku sebelum ni. Aku merokok, contohnya lah. Okey, dan aku makan teruk sangat sampai aku gemuk, sampai gula aku naik, sampai aku dapat kanser. Jadi kita doa minta ke Allah Ta'ala, bertaubat, doa solat taubat banyak-banyak tiap malam, minta kat Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa kita, dan yang lain tu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tak mati kanser pun, kita mati aksiden, kita mati benda lain kan. Jadi semua orang akan mati. Tapi yang paling penting, jangan sabotage diri kita. Kita berusaha sampai ke titik akhir. Okey? Jadi Dr. Ju harap semua orang faham. Dan yang paling penting, jangan sabotage diri kita. Jangan sampai kita dropkan immunity kita. Jangan bagi makan kanser kita. Buang semua processed food. Buang semua benda-benda yang perasa pewarna, pengawet. Dan manage stress. Kalau you ada gastric, cepat-cepat betulkan. Join Dr. Ju punya leaky gut syndrome punya seminar. Yang free tu. Supaya you boleh dapat usus yang sehat. Supaya tak ada leaky gut syndrome. Supaya you all InsyaAllah terhindar daripada kanser. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah Dr. Ju akan live lagi dengan topik yang lebih menarik lagi tak lama lagi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.